Assalamualaikum. Ya, salam doktor, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Uh, saya punya kamera ni tak macam saya try. Nampak muka saya? Tak. Oh, ada kan? Ada. Itulah dari tadi saya try macam tak jadi. Dia mungkin kena dua-dua online baru boleh buka kamera Okey. Sorry doktor mengganggu Terima kasih banyak spend time malam ni. InsyaAllah. Apa tu, saya dah gunakan, saya biasa guna Google Meet. Okey. Okay. So bila nak try, saya rasa guna Note ni seronok kan. So bila saya nak collaborate dengan Teams ni macam saya confused sikit lah. Dan contohnya okey, macam ni saya kena present ke macam ni? Cikgu tunjuk cikgu punya Saya skrin tengok. saya screen sekejap okey. Saya screen ya. Share. Okey. Ada ya? Okey. Ada. Okey, dan ni saya punya Teams. Ya. Okey. So dekat dia macam ni dia punya inilah saya punya kelas. Saya ada 2 kelas ni Okey. So ni satu kelas yang saya nak try bagi assignment. Okey. Cikgu nak try bagi assignment guna OneNote lah ni. Ya betul. Guna OneNote. Okey. Uh-uh. Cikgu kena masuk dulu dekat kelas, maksudnya soalan yang cikgu nak send pada pelajar tu kena masukkan dulu dalam OneNote, dalam kelas notebook. Dalam kelas notebook tu yang kelas notebook sini. okey Betul ya. Betul. Okey. Slow sikit. Okey. Macam ni lah hari tu saya try. Okey, so dekat tu yang tepi tu, buku tu, yang atas search tu. Search. Dekat sebelah nak buku nota tu kan, ada simbol buku kan. Cikgu klik. Kelas notebook ni Bukan. Dekat tepi. Oh ni. Ni. Ya. Buku ni Okey. Ya. Okey. Macam tu. Okey. So dekat sini ada cikgu nampak ada 4 section. Collaboration, content, teachers. Library, teachers only, betul dengan student lah. Okey, Student. jadi kalau maksudnya cikgu kena letakkan soalan dekat mana-mana sama ada dekat content library ataupun teachers only dulu. Dekat let's say kata nak letak soalan tu pada teachers only section. Cikgu klik teacher only tu. Okey. Okey, dah so only tu mungkin bawah tu cikgu kena add section dulu. Add section Di bawah cursor duduk dekat using the teacher only tu, cursor duduk kat bawah tu. Okey. Okey, cikgu add section dari bawah. Dari bawah add section. Okey. Okey, namakan section. Ya betul, namakan section tu. Okey. Okey, now dalam latihan bab 5 ni pergi dekat page, okey namakan latihan tu. Okey. Terus namakan kat situ ya. So boleh tambah lagi lah. So macam teachers only section ni macam maksudnya cikgu nak sediakan dulu nak prepare soalan ke apa semua kan. So student tak nampak lah. Okey, so cikgu dah ready lah, dah macam dah create satu page untuk untuk cikgu distribute pada pelajar lah. Nanti kalau ada soalan, contoh cikgu boleh type soalan dalam ni ataupun cikgu boleh add masuk daripada lain lah. Okey, kejap saya try. Okay. Nak masukkan tu dia sama ada biasanya PDF lah. Kita masukkan kat sini. Katalah saya ada gambar ni Okay, gambar pun boleh. Okey, kejap. Okey. Student boleh type terus kat sini Boleh.
Okay, sekarang ni masih tak dapat pada student lagi. Kalau cikgu nak bagi as sebenarnya macam cikgu boleh bagi terus daripada OneNote ni, tak perlu melalui assignment. Tetapi saya pun kalau saya bagi exercise yang saya nak monitor student buat ke tak, saya memang akan bagi through assignment so that kita tahu siapa yang dah view, siapa yang dah submit. Hmm. Kalau kita Hmm. kita terus distribute I daripada OneNote, kita kena check one by one, kita tak tahu siapa yang dah turn in. Jadi okey see. jadi ni dah ready, cikgu pergi balik dekat assignment. Okay, assignment. Okey. So kita akan assign, masa kita assign tu kita akan pilih OneNote lah. Okey, cikgu create yang baru. Assign, kejap ni assign. Assignment, okey Create. create yang baru. Okey, pilih assignment. Doktor nampak skrin saya kan? Nampak? Okay. Okey, masukkan title. Okey, instruction to option. Okey, masa add resources tu, di bawah dia tu, add resources tu. Okey, cikgu. Oh, okey ni, add resources. Okey. Okey, cikgu pilih kelas notebook. Kelas notebook. So pilih balik section tadi, page tadi. Tadi pada teachers only kan? Teachers only. Okey. Okey, latihan 45. Okey. So attach. Attach. Sekarang dia akan tanya kita nak masukkan dalam folder mana? Folder mana satu? Kan student ada folder-folder ni kan? So folder-folder ni pun sebenarnya kita boleh rename, kita boleh add. Tapi okey katalah ni homework. Cikgu letaklah dekat folder homework. Folder ni, okey, cikgu pilih satu folder. Dia folder ni kita boleh tambah ataupun boleh rename, boleh tambah, boleh delete. Oh, okey. Katalah saya bagi handout sini Okey, katalah handout, okey. Okey, dah. Okey, lepas tu nak letak markah ke tak? Boleh pilih lah. Kalau macam dia sebagai latihan mungkin tak perlu letak markah. Kalau tidak letak markah pun okey. Lepas tu kalau kata ada rubrik untuk marking boleh add rubrik. Oh, mana ada rubrik? Di bawah point tu. Add rubrik tu. Rubrik tu boleh sama ada kita create rubrik baru dalam ni ataupun rubrik ni maksudnya dia detail detail jawapan tu kita macam, ataupun macam kalau subjek yang macam efektif ni, kalau macam calculation tu kita tak pakai rubrik. Kan yang ada skala tu kan. Yang kita bagi markah based on skala tu kita panggil rubrik lah. So rubrik ni kita boleh add rubrik, maksudnya kita add menu dalam ni ataupun kita dah buat dekat Excel .csv tu kita boleh import ke sini lah, masukkan ke sini. So nanti bila nak marking senang lah, kita klik je kan. Dia terus mark. Mudah lah, in terms of marking mudah lah. Kalau subjek yang efektif lah biasanya. Kalau calculation susah sikit lah. Kalau macam point, contohnya jawapan pertama kerana dia bernafas. Jawapan kedua kerana dia mempunyai insang. Contoh itu kira rubrik ke? Satu point. Tak, yang tu bukan rubrik. So rubrik ni lebih kepada macam subjektif lah. Contoh macam ada projek macam buat essay. Macam biasanya kami guna rubrik ni macam subjek yang effective domain ataupun macam contohnya macam FYP ke report-report kan. Macam thesis tu dia macam ada skala lah. Kalau dia dalam di setiap skala tu dia ada dia punya kriteria. Kalau macam contoh kalau skala yang paling tinggi, katalah skala paling tinggi 5, apa kriteria dia katalah untuk skala dapat skala 5 ni dia kena ada 5 kriteria. Kalau dia dalam macam dia buat karangan lah kan. Kalau contohnya dia boleh bagi kata 5 isi penting, 5 tu betul lah. Tu dapat skala 5. Lepas tu yang skala 4 mungkin 4 saja. Skala 3 saja. Kita set lah yang tu, kita nak set rubrik tu sampai berapa skala. Jadi kalau point dia tu dia cuma bagi 2. Sebenarnya ada 5 point tapi dia bagi 2. So markah dia tu dia duduk kat skala 2 lah. Ini kalau pentadbir tahu ni, dia buat observe cikgu-cikgu. Betul? Senang. Kan? Dia dah masuk rubrik, dia tengok cikgu ada, dapat berapa kan? Kat betul mana lah. Memang senang. Bila kita nak marking kalau pakai rubrik ni memang senang lah. Kalau subjek yang kita boleh bagi skala macam tu. Kalau dia ikut pada assessment tu lah kan.
Untuk budak punya PBD apa kerja khusus bagus Kerja khusus bagus. Ya, kerja khusus bagus. Sebab dia Betul, nanti macam maksudnya dia ada kriteria dia lah. Kita dah tetapkan kriteria tu, kita masukkan dalam rubrik. Kalau dia capai tahap ni, berapa skala kita boleh bagi dia. Capai tahap ni, berapa skala kita boleh bagi dia. Ni saya nak explore. Saya rasa kalau saya explore ni memang boleh bantu ramai orang. Sebab saya kira macam dekat sekolah saya, bukanlah saya terror, tapi saya lah biasanya yang sebarkan benda-benda macam ni. Oh, So, cikgu sekolah mana? saya sekolah konvent Batu Pahat. Oh, ya. Okey. Tapi itulah, saya tengok-tengok OneNote ni, saya pusing-pusing, kat mana macam mana nak share dengan budak ni. Sebab dia ada empat, apa tadi? Ada Folder 4 tu. folder, ada 4 folder kan. Ya. So saya tengok juga online kat YouTube, saya rasa macam lama kan dia orang nak explain benda tu kan. Saya rasa kalau ada orang boleh ajar sekejap je kan. Tanya orang lagi senang kan. Ya, Okey. betul. So dah macam ni, rubrik tak Okey. perlu, due date. Okey, tengok due date. Lepas tu assignment will post immediately after date. okey, add assignment to calendar. Sekejap, sebab ada certain features tu saya punya lain sebab dia kan ikut kan macam package cikgu lain, package kami lain. Okey, macam add assignment to calendar ni, cuba klik tengok cikgu. Sekejap, ini macam tak boleh klik pula ni. Dia tak jadi. Dekat nan tu. Student and me, student and team owners. Tak sure ni apa beza dia. Sebab kat saya tak ada yang ni. Oh. Lepas tu yang bawah tu, post assignment notification to this channel tu, cikgu nak assignment ni notification dia masuk dekat channel mana satu. So by default dia duduk kat general channel tu. Sebab general tu dia channel, cikgu kat bawah tu ada biologi kan. Kalau cikgu nak klik biologi pun boleh lah. Maksudnya assignment ni nanti akan masuk dekat channel tu, channel biologi. Bukan yang tadi tu, yang tadi daripada assignment tadi tu. Yang assignment yang dekat general tadi. Oh, alamak. Dah. Back boleh, back. Oh, tadi belum save. Belum save. Assignment. Okay, tak apa. Balik. Kena start balik lah. Dia tak ada draft. Save draft tak ada. Sebab dia tak ada save draft. Kecuali kita tekan save dulu baru dia masuk draft. Kita belum assign lah. Kat atas tu tadi kita tak tekan save kan. Okay, add resources balik. Atas tu. Okay, resources balik. Okay, pilih kelas. Okay, kelas notebook. Okay. Okay, attach. Okay, dekat handout, betul. Okay. Student edit their own copy. Ni dah default lah ni ya. Kalau kita tak nak bagi student jawab situ, kita pilih tukar lah. Tapi kalau OneNote ni, kita memang nak student jawab kat situ lah. Kan? Kalau nak tukar, dia ada pilihan apa? Dia student. Biasanya macam kalau kita assign daripada OneDrive, bermakna kita memang nak student masukkan terus kat situ. Kalau kita nak student add file, kita tak linkkan ke OneNote, kita bagi terus file tu dalam ni. Dan dekat sini dia ada macam-macam kaedah lah. Kalau kita nak assign daripada OneNote ataupun kita nak add PDF file terus daripada sini. Kan cara submission tu pun beza-beza. Kalau kita bagi PDF, maknanya dia buat dalam Word, dia attach balik macam tu kan? Boleh lah. PDF, kalau PDF ada 3 kaedah. Satu, kita boleh je add PDF soalan tu ke OneNote tadi. Lepas tu dia jawab macam kami, macam subjek yang student kena jawab calculation kan, jawab, ambil gambar, tukar PDF, upload balik dalam, ikutlah kalau set daripada OneNote, student upload dalam OneNote lah. Kan kalau tak linkkan ke OneNote, student sebenarnya boleh add file terus daripada Microsoft Teams. Itu cara kedua. Cara ketiga, boleh add melalui quiz. Tadi kan ada quiz kan? Boleh add melalui quiz. So ketiga-tiga kaedah tu, cara dokumen tu disimpan lain-lain. Kita
kita kena faham kalau guna cara A dia disimpan di mana, cara B disimpan di mana, cara So C kalau disimpan di satu mana. kelas tu ada 30 orang, ada yang ikut cara A, B, C, kita leceh lah nak cari kan? Dia ikut pada pensyarah yang set, apa cikgu yang set tu lah. Set macam Oh, mana kan. masa kita assign tu lah, kita dah set awal-awal kan? Maksudnya dia ikut cara kita yang assign. Student memang akan ikut kita lah. Macam kami ni, macam contoh kalau pensyarah subjek sama yang diajar oleh banyak pensyarah. Contoh kan. So macam kena bagi standard lah kan. Tapi kalau kata bagi lain-lain, dia macam cara dia masuk tu, dia dikumpulkan di mana tu dia lain-lain. Setiap cara kita pilih tu. Oh, okey. Okey. So ni post dah saya save dulu save. Okey, Macam tu save boleh tapi kena cari baliklah dekat draft tu. Cuba buka draft. Tadi cikgu save kan? Latihan. Oh, yang tadi pun ada tu ha. Okay. Dia kalau tak apa. Tak apa. Okey, cikgu klik je. Okey, cikgu tengok bawah jap, bawah all student lepas tu due okey. Okey, lepas tu ni yang ni tadi saya tengok explain tadi. Maksudnya cikgu yang bawah sekali tu dia tanya kita nak post dekat channel mana satu. Kalau cikgu tak nak post dekat general, cikgu mungkin create satu, mungkin ni macam latihan pada pelajar kan. Cikgu boleh create lah dekat team ni macam channel untuk macam latihan ke apa kan. Jadi semua latihan-latihan yang cikgu bagi ni dia akan notification dia tu akan masuk dekat channel yang cikgu set tu lah. Macam general tu channel, biologi tu channel. Cikgu boleh add lagi channel lain. Macam dekat bawah tu kan channel-channel tu pun kita boleh design lah macam mana kita nak. Kan? Kalau semua masuk kat general, mungkin semua macam bercampur aduk kan. Yang tu atas kita punya kreativiti lah nak design macam mana kan. Kalau channel cikgu tak ni dia punya dashboard dia. Channel. Channel ni dia macam dashboard yang dekat general ni lah. Kan sebab channel ni kalau kita add channel tu dia bagi dua pilihan pula. Dia nak kita sama ada kita nak set as private channel ataupun as standard channel. Okay. Selalunya macam kita punya lesson plan lah. Kita ada group-group kan. Ada kita lesson plan kita tu macam saya buat channel tu ikut kepada saya punya lesson plan. So apa-apa macam announcement ke, notification ke apa yang saya nak macam assign kat student kan saya akan bagi ikut week tu lah. So saya ada channel week lah. Kan? Dia terpulang lah kita nak design macam mana. Kita nak design channel tu satu channel tu khas untuk latihan je. Macam semua ni macam latihan, contoh latihan 2B. Cikgu buat satu channel latihan 2B. Jadi setiap latihan 2B yang cikgu nak assign kat student, dia akan masuk ke channel latihan 2B lah. Dia taklah semua sekali dalam satu general channel tu. So kalau tak buat pun tak apa, yang tu option sajalah. Tapi lebih mudah lah kita nak trace balik kita punya betul. Satu lagi macam sekarang ni, macam video recording kan dia ada tempoh luput kan. Jadi macam saya pun create channel macam contohnya channel lecture. So lecture buat kat situ tapi kita kena ingat tu lah dia dalam tempoh 20-21 hari tu dia akan luput kan. Jadi sebelum dia luput kita kena pindahkan. So bila kita pindahkan, kita kumpulkanlah dia sekali dalam satu channel. So that senanglah student nak tengok balik nanti kan recording kita tu. Kan? Kalau kita dah pindahkan dia tak hilang. Yang hilang tu yang folder asal yang dia akan ada automatically lepas kita start recording tu dia akan ada folder recording. Pada channel mana kita buat kelas tu lah. Jadi saya sendiri pun macam tak nak juga beratkan sangat. Jadi apa saya buat, saya akan download saya punya video tu. Saya letak di YouTube. Lepas tu link tu yang saya masukkan dekat channel. So student akan masuk channel tu. So akan ada lah tiap-tiap minggu punya link ke YouTube tu. So kalau masuk link kat YouTube pun kita bukan paste macam tu je. Kita boleh add YouTube. Jadi so bila kita dah lepas kita add tu, dia terus open kat kita tau. Macam student scroll tu dia nampak terus dah kita punya macam panggil apa tu. Dia bukan nampak tajuk je lah. Dia memang nampak kita punya. Nampak video tu lah. Tinggal play. Dia tinggal klik play je lah. Ya, betul. Yelah macam OneNote lah. OneNote bila kita letak YouTube kan. Ya, betul lah. OneNote pun boleh play YouTube juga. So kita boleh macam guna sama ada nak guna kat sini ataupun dekat OneNote. Mana-mana pun boleh lah. Tapi macam kalau nak kumpulkan macam link-link tu, link-link yang kelas kita tu, kita boleh buat dekat channel ni jugalah.
Okey. Saya tak pernah lagi buat meeting pakai ni. So saya tak tahu nak cari video tu semua kat mana. Memang saya Oh. biasa guna Google Meet. So Dulu video dia kalau Google Meet kita cari kat Google Drive. Kalau sini kita cari kat mana? Sekarang ni dia disimpan dalam OneDrive, tetapi dia terus bila kita contoh macam sekarang kita record kan. Kita record. Kejap lagi bila habis end session ni dekat folder sebab sekarang ni kita tak park kita punya discussion ni tak park under mana-mana team. Dia ada dalam chat room. So dekat chat room dekat chat tu nanti chat kita dua-dua adalah dekat chat akan ada file yang kita boleh download. Sebenarnya file tu disimpan di OneDrive. Tapi dia bagi link tu terus dekat kita punya chat lah. Kalau kita buat recording tu dalam kita punya team kelas kita tu kan. So dia akan ada satu file nama dia recording macam kat atas tu kan, dekat general tu kan ada post file tu kan kat atas tu. Jadi kalau contoh katalah cikgu buat kelas di general channel. Jadi lepas habis kelas, selain daripada ada recording tu yang kita boleh download dekat conversation, dekat general post tu, dia akan ada satu folder dalam file nama dia folder recording. So kita punya lecture katalah macam setiap minggu kita buat dekat satu dekat general je kan kita punya meeting. Dia semua akan terkumpul dalam satu folder tu lah. Dan kita boleh download kat situ? Ya, boleh download. Sebenarnya dia link kepada OneDrive kita juga. Okey. Yang ni tak ada apa-apa dah kan nak edit? Dah semua dah okey. Student pun dah assign tadi kan? Okey. Katalah masuk kat general je okey. Sekejap. Saya bagi katalah sampai 10 hari bulan. Okey. Then assign dah siap? Ya. Bawah ni post assign submission to this channel. So kalau cikgu tukar cikgu boleh pilih biologi tu lah. Okey. Sebab dekat setiap channel kita buat tu, dia kita boleh macam ada buat announcement ke apa semua kan. Mungkin general channel ni cikgu nak khaskan untuk announcement sahaja. So cikgu macam tutup setting. Maksudnya student tak boleh nak tulis any post. Kita je post, student boleh reply. Setting tu kita boleh set. Okey, faham. Okey. So kita settlekan ni dulu, betul assign Okey, assign. Ni tadi student admin ni okey ke? Saya motor kalender ni. Maksudnya dekat kalender nanti akan dapat notification lah. Add assignment to calendar. Dia akan masuk terus dekat kalender jugalah. Automatic. Okey. Automatic tak apa. Okey, assign. Okey, dah Okey, cikgu sebenarnya kalau kata cikgu nak tengok on student view kan, cikgu buat satu team kan. Kalau untuk cikgu nak test bila nak belajar benda ni kita nak tengok student view macam mana kan. Cikgu boleh buat satu team untuk testing. Lepas tu cikgu add lah macam ID personal ID pun tak apa macam as student. Kata cikgu punya ID Gmail ke Hotmail ke kan as student add yang tu. Lepas tu cikgu boleh buka daripada browser masuk satu lagi team tapi jangan pakai browser ni kena pakai in private window. Kalau pakai Chrome pun boleh kan? Sama kalau cikgu pakai Chrome, cikgu buka Chrome. Jangan pakai Chrome. Kena pakai daripada Chrome kena pilih incognito window. Barulah dia tak detect dia buka new window dia tak detect yang password yang kita dah masukkan untuk yang ni. Dia kan save, dia punya auto save kan. Jadi baru kita boleh tengok dua-dua ID. Macam kalau saya test pun saya akan buka yang student pun saya nak tengok student punya site. Saya akan masukkan dekat incognito window lah kalau daripada Edge in private window. Kalau daripada Chrome tu incognito window lebih kurang macam itulah. Jadi dia tak clash lah. Kalau tidak dia clash kalau kita buka saja Chrome kita terus masuk office.com daripada situ ataupun team nanti dia akan dia buat balik account kita balik. So kita tak boleh tengok lah yang student view tu. Kalau contoh kalau ni saya punya kita nak buka Teams kalau dekat Chrome ni macam mana cara dia? Kalau kita nak buka yang kita punya, kita boleh buka je macam biasa. Kita masuk office. Saya selalu daripada office.com. Office. Saya dah.
Okey, Office.com. office.com. Lepas tu cikgu sign in lah office.com tu. Dah sign in dah ni. Hmm. Jadi yang ni yang cikgu punya lah. Pergilah Teams tu. Tapi bila cikgu buka Teams ni, dia macam sama dengan Teams yang dekat apps tu, Dia cuma sama. daripada browser sama. Cuma sekarang ni kalau cikgu nak apa tadi, nak buka daripada ID yang lain kan. Yang ID tu jadi student, cikgu tak boleh buka dari sini. Cikgu kena klik kat tepi tu. Dot tu, ujung, klik. New window tu cuba cikgu klik. Bukan. Kenapa tak ada incognito window tu Okey, tak apa. Saya rasa saya boleh buat macam ni. Sekejap Sekejap. Saya punya ni dia ada ni. Dia ada akaun lain ni. Terus juga sini. Yang ni akaun lain. Okey. Office.com. Office.com. Yang ni belum sign up. Sign in. Okey. Yang ni kena create create baru kita ni tak pernah login. Tak pernah login ya? Tak, akaun ni tak pernah login. Kalau tak pernah login kena new lah. Jadi nanti dekat group tu It's already. dah ada tu, sign in je. Kalau nanti dekat group yang demo cikgu tu, cikgu add lah email ni, dia akan jadi guest lah. Kan dia jadi guest, lepas tu cikgu masa add dia tu add as student lah. Jadi bila bagi assignment pun semua boleh tengok. Boleh tengok lah on student view. Okey, faham. Ni doktor tak ada kerja ke malam ni? Tak apa ke, boleh tanya lagi ke? Boleh. Boleh tak apa Ya. Okey. So ini saya punya note. Sebenarnya dekat note ni cikgu note ni yang ni note ni cikgu letak dalam Teams tak? Ke memang cikgu create folder terus ni daripada note. Sebab cikgu boleh linkkan ni ke team student tu. Team kelas. Itu yang saya rasa macam tak ada link antara dua ni. Ni note yang bukan online lah. Dia yang macam yang dalam laptop punya ni. Maksudnya cikgu memang guna note ni untuk create semua, dah create siap-siap semua nota-nota ikut bab ni lah kan. Sebenarnya kalau lagi senang kalau note ni cikgu add masuk dalam team. Okey, menarik tu. Macam mana tu okey, ini saya punya team tadi. Itu yang macam saya tak nampak macam mana dia punya synchronizekan antara so saya kena buka kat channel ni satu dia panggil channel University ni panggil kelas bukan, dia dekat dia panggil kelas apa ni? Ni kelas dia panggil kelas team kelas. dia macam group dah. Tapi dia sebenarnya panggil channel. Team channel dia panggil. So yang general tu pun channel. Tapi macam team kelas lah, senang kita faham kan. Okey, masukkan selalunya yang sebab selalunya saya pakai OneNote. Memang saya create terus masa saya create kelas team ni. Jadi macam kalau untuk first dah team tu dah ada, cikgu nak add existing OneNote, kita try tengok. Sebab saya selalu kan bila kita create team ni, first time bila kita nak aktifkan kelas notebook, dia akan tanya kita nak open existing ataupun kita nak create new kelas notebook. Jadi saya tak pernah pakai yang add from existing tu, tapi daripada yang cikgu punya ni, saya rasa boleh pakai add existing tu. Sebab dah ada dah kan yang OneNote tu. Betul. So macam ni kita nak try. Okey. Saya tak sure daripada existing boleh ke tak. Sebab saya tak pernah try. Cuba cikgu try. Ini group demo ke group betul-betul dah ni? Yang ni group betul, tapi group ni macam tak berapa. Saya try and error je lah. Saya banyak latihan saya dalam Google Meet. Okey, cikgu masuk dekat pergi dekat kelas notebook tu. Dah masuk sini. Atas kelas notebook.
Kelas notebook. Okay. So ni salah saya bagi assignment saya buat macam ni salah lah Ni boleh delete ke page? Yang ni cuba cikgu klik buku tadi. Klik buku ni tapi ni. Dia yang ni kan dia duduk dekat yang welcome tu. Dekat welcome ni maksudnya kalau cikgu ada instruction pasal about this subject kan. Nak bagi instruction je kat situ. Tak ada apa-apa latihan pun lah. Sebab dia duduk dekat section welcome tu. So bila kita nak bagi, kita punya section adalah kalau nak kita bagi dia melalui content library tu. Content library tu maksudnya kita boleh edit, student tak boleh edit. Collaboration space, both party can edit. Jadi kalau macam cikgu nak bagi latihan, cikgu kena dalam content library tu, cikgu kena create lah macam folder-folder bawah tu. Lepas tu dalam setiap folder tu, kan macam content library. Tapi yang ni kalau baru nak create new OneNote kan, dia duduk dekat SST. Ni maksudnya ini OneNote dah ni. Dekat OneNote cikgu dah ada dah SST 2021 ni. Kalau kata cikgu nak create satu lagi OneNote yang link kepada yang tadi, cuba cikgu sebab kat sini saya rasa tak boleh tambah new. Bila cikgu add je dia macam open new terus. Cikgu cuba add yang atas sebelah grade. Sebelah grade. Atas sekali. Atas sekali tu. Ni tanda plus ni at the tab Ya. Okey, dekat sini cikgu boleh add OneNote. Cuba cikgu add OneNote. Cikgu cari balik file cikgu yang tadi tu. Sekejap, OneNote. File tu maksudnya yang ni lah. Yang ni under buku teks ni kan. Dia kena boleh macam, sebab OneNote ni dia konsep dia macam file Word kita tu. Dia boleh duduk kat mana-mana folder pun kan. Jadi sekarang ni cikgu kena masukkan yang ni. Yang katalah saya ambil teks tu. Ambil tajuk ni buku teks saya cari Okey, sekejap. Yang tadi tu dia appear tak? Okey, buat satu folder baru. Use OneNote. Ni boleh add tak? Ni try lah, kalau tak jadi kita edit. Okey. Sebab yang saya perasan lah bila kita create team baru, bila first time kita nak aktifkan kelas notebook, kita memang kena dia tanya kita nak pilih apa. Existing ataupun new. Tapi kat sini nak cari existing tu. Macam tak macam dia buka yang new jugalah cikgu. Yang ni. Macam new kan. Memang tadi dia tak cari pun sebab saya type pun buku teks, saya tak type buku. Sebab nama dia kat sini nama file dia ni kan. Ni nama file buku teks biology kan. Ni nama file dia. Yang kat sini cuba cikgu klik kat atas tu, kelas notebook atas sekali tu. Dekat atas, sini. Ya. Dia link tak? Macam nak tahu? Cuba cikgu try klik distribute. Cuba klik distribute page. Okey, cuba. Individual. Try individual. Sebab nak test dia kan, individual. Dia linkkan tak ke team tu? Biasanya kompleks betul dia punya. Banyak dia punya cabang-cabang dia tu kan. Dia bagus. Kalau tapi dia bagus sebab apa? Yang ni dia sebab dia tak link kan. Sebab yang ni dia macam separate kan. Dia sebenarnya kalau dia OneNote ni di dalam team kita tu, dalam kelas notebook, bila kita distribute ni, kita boleh pilih untuk distribute pada student. Macam mana kita distribute soalan tadi tu. Tetapi sebab OneNote ni dia macam separate, dia tak di-linkkan kepada team. Cumanya macam daripada pengalaman saya tak pernah lagi add existing. Cuma itulah macam saya cakap tadi, saya perasan memang bila kita create new, cuba cikgu try create satu team, nak demo je kan. Lepas tu cikgu add lah siapa-siapa kan jadi student, yang nama cikgu sendiri ke. Lepas tu cikgu start aktifkan kelas notebook. Cikgu tengok dia appear tak yang add existing tu. Sebab saya nampak benda tu. Add existing tu dekat mana tu kita nak cari tu?
Okey, katalah cikgu jangan buat dekat sini, cikgu create satu team. Okey. Pergi balik dekat team. Team. Okey, create satu yang baru. Okey. Bukan Boleh. join, create a team. Bukan dekat create a Oh, team. Ya. kelas Okey, pilih kelas. Kelas. Okey. Okey, kelas buat satu, letak satu nama baru. Boleh. Okey, lepas tu cikgu try letak members. Letaklah yang ID tadi pun boleh. Ini tak Mana apa. letak members? Mana letak members? Okey, tak apa. Oh, next dulu Next, eh? next dulu. Next dulu. Next dulu. So dekat sini boleh add members. Okey. Kita add lah. Cikgu add. Jadi ni dia akan keluar guest. Okey, klik add. Student semua guest eh? Tak, student member. Sebab dia kira student ni pun ada ID. Dia kira within organisation. So dah close. Okey, dah close. So Dia now punya close dulu. guest dengan member tu maknanya dia punya apa semua lebih kurang lah. Lebih kurang, tapi dia sebenarnya adalah beza. Kalau member tu within organisation tapi sama je, macam boleh access benda yang sama je lah. Kita share apa-apa bahan tu samalah kan. Dapat. Cumanya macam kalau kita macam kita tak benarkan lah, macam saya sendiri tak benarkan lah student join as guest, sebabnya kita nanti kan nak export markah, kita nak dia login pakai memang ID yang betul kan, so that memang bila kita export tu memang nama dia full lah kan, so senang untuk kita proses key in markah semua. Okay, so dekat sini cikgu try dekat kelas notebook atas tu. Set up sini. Okay, set up. Okay, tu from existing. Okay. From existing, tekan next. Ada ke next? Mana next? Tu bawah tu, bawah next. Okay. Okay. Dekat content tu, boleh tak cikgu ambil daripada yang OneNote tadi? Add content tu. Okay. Search notebook. Oh, ada ni. Okay, cuba cikgu add. Macam mana tu? Okay, cikgu just klik lah. Cikgu nak masukkan yang mana? Trial SPM ke? Kan klik yang tu. Check. Atas tu kan. Okay, klik semua. Okay, klik yang tu. Klik. Cuba boleh pilih satu je ke atau boleh klik semua sekali? Sekejap saya tengok sini. Kalau kat sini saya punya ni, bawah dia ada trial ni apa ni? Cikgu ambil the whole section lah. Try ambil the whole section. Dia masuk tak the whole section tu? Macam tak boleh klik atas tu, kena klik dua-dua. Atas boleh klik? Buku teks ni tak boleh, saya rasa mungkin sebab besar ni. Oh, okey. Sebab besar sangat. Dia boleh macam maksudnya dia boleh add sikit-sikit lah, macam add ikut pada tapi pun tak boleh section. add page, tak boleh ke? Okey, kalau macam tu Converse tu ada apa? Ada content dalam tu? Itu contoh-conting saya punya. Oh, okey. So cikgu try tekan apa tu lepas tu done yang tadi tu. Done. Okey, done. Okey, maksudnya dekat teachers only section pun boleh add. Content maksudnya dua-dua section ni dua-dua section ni teachers only ni yang kita je lah yang student tak nampak apa-apa content dalam tu, tak appear pun pada student. Content library ni akan appear pada student, cuma dia tak boleh edit. Kata kalau cikgu dah memang ada nota-nota tu, cikgu dah update dah kan, cikgu linkkan macam ni lah. Tapi maksudnya once dah create, dia tak boleh patah balik. Kan maksudnya kita mula-mula nak create tu baru bila kita nak aktifkan kelas notebook ni, masa dia tanya tu kita kena decide. Okay, cikgu tekan next. Mungkin ada cara kot, kita kena cari. Okay, next. Okay. So dekat sini kelas note lah ambil. Dia pergi dekat kelas note student ni. Tapi ni yang 4-4 ni aktif
Oh, ini tak ada apa. Ini create. Okay, yang ni dia tanya kita nak create student punya Oh, folder. folder macam mana. Yang tu je. Okay, kita create. Terus. Okay, dah Saya memang pakai OneNote ni dalam Teams. Tetapi bila nak guna, saya guna, saya open in desktop apps. So masa-masa macam contoh masa saya nak deliver lecture, okay, kalau kita open daripada Teams, kelas notebook ni, OneNote tu, dia ada frame team tu kan. Tak dapat full screen. So saya daripada sini saya akan open in OneNote. apps lah. Buka OneNote lah. So yang OneNote tu dapat full screen. So dari situlah saya guna untuk lecture. Okay, so cikgu pergi balik dekat kelas notebook tu. Kelas notebook atas. Kelas notebook cikgu yang atas tu. Okay. Okay. Okay, dekat buku tadi tu. Dekat content library. Sorry Maksudnya dah adalah yang cikgu masukkan tu. Cuma dia kena masuk, yang ni panggil section, dia kena masuk by section, tak boleh masuk by page kat sini. Betul. Dia kena masuk by section. So kalau saya nak tu, saya kena susun semua ni, saya kena pindah. Ni boleh pindah ke sini ke? Bab satu ni boleh pindah ke section ke? So any page. Yang kat sini section. Section ni macam folder. Boleh Kan? boleh apa? Boleh pindah. Boleh move ke tak boleh? Nak move ke sini contohlah. Tak boleh. Tak boleh. Cuba cikgu klik tadi di sekarang yang di Teams tadi. Okey, trial tu cikgu sekarang ni yang trial ke? Bukan kan? Ni Sekarang trial ni. yang trial. Sama tak dengan yang tadi punya tu trial? Sama. Maksudnya dia akan masuk dia masuk the whole dia masuk folder tu as section. So page tu dia masuk sekali tak? Masuk kan? Maksudnya yang trial ni semua yang apa MPSM, Banker tu dia sama tak dengan yang dekat Teams? Oh, okey. Macam ada tu pasal kita ambil the whole section. Ni kan? Ni kan? Semua ada ni. Semua ada. Betul? So kita terus bawa the whole folder lah. Semua page ikut. Jadi macam kalau saya sendiri saya saya akan always open Microsoft Teams dulu. Sebab cikgu dah start dengan OneNote dulu kan. Sebab saya start dengan Microsoft Teams. Daripada Microsoft Teams saya create class notebook. Lepas tu bila dia tanya tadi, saya create new. So new, saya tak ambil daripada mana-mana yang store yang lama lah kan. Saya create new yang new je. Macam cikgu dah ada OneNote tu, cikgu kena add masuk semasa cikgu create. Cuma mungkin ada kaedah kalau kita dah create, bukan kita create lah, balik. kita nak masukkan balik. Lepas kita dah kan. Ni yang tadi kita buat ni lah kan. So yang ni sebab kita daripada awal tu dia tak silap saya ada, tapi dia kena pergi dekat setting pada OneNote di browser. Ada certain setting tak ada kat sini. Tapi setting tu ada pada OneNote di browser. Yang dia tak appear kat sini. Ni kalau saya ni tak boleh conteng macam OneNote dekat Teams. Boleh. Boleh, tu ada draw. Sama je. Sama je kalau sekarang ni. Kalau cikgu conteng kat sana, okey cikgu conteng kat sini, cikgu tengok kat sana. Cikgu tengok balik kat OneNote. Lambat sikit kot. Saya punya internet kat ni. Dia lambat sync tu. Tu ada. Ni ada sini. OneNote. Tak ada lagi. Dia belum sync kot. Patutnya ada. Kalau katalah cikgu tulis dekat tempat lain macam dekat phone kan. Kalau phone ada kan. Dekat phone pun ada. Tu dia baru sync tu cikgu. Mana? Ke atas tu. Dia baru sync. Okey, tengok balik dekat ni.
Internet okey, okey cepat ke dia sync tu. Oh, Selalunya macam kami pun ada certain assessment yang kita bagi pada student yang kita nak return pada dia dan kita nak dia tengok komen kita kan. Macam kita bagi latihan lah kan. Latihan kita bagi balik kan. Yang tu eloklah kita bagi guna OneNote ni. Sebab dia tak confidential. Macam kami sendiri pun masa PKP kan. Masa sekarang ni online. So macam ada assessment. Contoh macam final exam dah tak ada. Jadi ada assessment yang confidential. So yang confidential kami tak buat di sini. Sebab apa yang kita buat dekat OneNote ni, student boleh nampak. Student boleh nampak. So kalau dia buka dengan kita pada masa yang sama, dia nampak apa kita buat. Jadi kalau untuk macam kita memang tujuan kita nak dia tengok komen kita, kita tanda je. Lepas tu kita dah siap tanda, kita bagi tahu dia lah. Kata okey, kita dah siap tanda, so dia boleh tengoklah komen kita tu. So yang tu baguslah in terms of kita nak return balik, kita nak so dia tengok komen kita tu, ni baguslah OneNote. Yalah, itu yang menarik tu, kita boleh betulkan dia punya drawing ke. Betul? Kita boleh tanda kat sini live lah kan, dia akan nampak Ya, dia nampak live. live. Time. Live. Live Lepas time. tu lepas tu real lah kan dia nampak. Tak adalah kalau macam Google Classroom, dia macam ada button tepi tu, yes, no apa kan, masukkan komen kat tepi. Yang ni memang real time. Kalau pakai OneNote memang real time. Maksudnya kalau kita dan student memang open pada masa yang sama, dia nampak kita tanda. Nampak kita tanda. Lepas tu kita pun boleh bulatkan apa yang tak kena kan. Kita boleh garis. Itu yang real lah, macam buku latihan budak kan. Betul. Bila kita dah, yang tadi cikgu buat mula tadi tu, bila kita dah assign melalui assignment, kan, kita boleh pilihlah student mana yang kita macam dia akan ada dekat tempat marking tu, kita boleh pilih student apa semua kan. Tapi yang ni sebab kita tengok direct. Kalau kita tengok daripada yang tadi tu, daripada assignment yang kita assign melalui OneNote tu. Okey. Nanti saya cuba saya explore lagi. Ni hari tu saya ada bagi assignment pada murid. Yang ni cara dia saya bagi macam ni je lah kat assignment. Saya tengok sekejap apa kesalahannya ni. Betul ke tak betul saya buat ni. Dia assignment. Yang ini kalau cikgu bagi direct daripada MT, cikgu pergi dekat butang 3 tu sebelah return. Okey. Kalau cikgu nak marking kan, dia ada satu ni tahu button tu. Cikgu perasan tak? Hide student name tu. Jadi macam dia saja macam wujudkan yang tu supaya bila kita marking, dia tak jadi bias. Oh. Macam tu. Macam tu je. So kita marking lah. Kita tak tahu siapa kita marking. Oh. So dia ada satu benda ni macam baru jugalah, dia baru upgrade. Okey, cikgu pergi balik dekat. Saya nak marking kejap. Saya marking. Ni cara, mungkin sebab tadi secara saya hantar tu macam arahan saja kan. So murid hantar macam ni lah. Dalam Word ni, kat tepi ni Word tak boleh ke saya ni. Kejap. Macam Word kan. Tapi sekarang ni Word pun dah boleh bukan? Cuba tengok dekat dia ada draw tak kat sini? Insert tu bukan draw kan? Insert tu bukan draw. Ni ada editing pencil ni. Any change tak real juga tapi. Dia kalau macam rasanya OneNote terbaik lah kalau cikgu nak macam komen latihan dia tu kan. Bagi melalui OneNote. Semua ni ada pada SharePoint tau cikgu. SharePoint tak pernah guna. Okey cikgu yang ni, yang ID ni, cikgu masuk balik office.com. Cikgu pergi balik dekat office punya home office tadi tu. Okey yang ni. Okey yang ini kan, yang ni tadi kan. Okey cikgu pergi dekat SharePoint bawah OneNote tu. Dekat tepi kiri tu. Okey, itu SharePoint. Tekan ni Okey. SharePoint ni SharePoint ni dia simpan semua apa yang kita create dekat team, dia ada pada SharePoint. Okey. Okey, tekan je next ni, first time open kan.
Next dia. Okey, nampak tak? Grup cikgu dekat Teams ada dekat sini. Betul tak? Cikgu tengok dekat home dia, home. Ini home ke? Ataupun dekat tadi, ataupun dekat Teams tadi cikgu. Dekat Teams tadi. Pergi balik dekat Teams. Teams tadi. Okey, ni. Okey, Ni dekat kan? Teams. Buka balik Teams tadi. Ni. Okey, dekat Teams. Okey, klik satu Team SST tu. Dia ada satu button tau. Dia tulis open in SharePoint. Cuba cikgu klik SST tu. 5ST eh? Yes. Klik je. Klik masuk. Klik. Macam biasa. Klik macam biasa. Okey, cikgu pergi dekat file. Dekat file tu ada konten tak? Okey, cikgu tekan tu open in SharePoint. Open in SharePoint. Sebenarnya kalau apa yang ada dekat team, kita boleh open dari SharePoint. Dekat SharePoint tu kadang-kadang macam kami pun ramai je pakai yang suka pakai Google, dia dah familiar. Dia kata macam susah pakai Teams sebab nak kena download. Sebenarnya tak, di SharePoint ni, cikgu boleh share. Okey, class material site content. Cikgu ambil site content. Site content. Site content. Okay. Site content. Bawah class material. Class material tu maksudnya mana-mana apa-apa file cikgu add dekat file tu dia akan ada lah. Okey, kat sini kan site content. Ini site content. Ada tak student work? Bawah tu student work. Okay, student work. Okey, ada 2 folder. Cuba cikgu tengok dua-dua tu. Okey, submitted file. Ini semua student cikgu dalam Teams tadi. Cikgu klik. Okey, ni apa yang dia submit. Kan ini apa yang student submit kan? Jadi macam kami gunakan yang ni, yang mode macam ni lah kan, yang tak park dekat OneNote ni untuk marking assessment yang confidential, so that student tak dapat tengok balik lah. Kita just komen kat ruangan komen je, tapi kita tanda tu kita tak tunjuk lah. Kalau kita memang nak tunjuk apa yang kita tanda, kita pakai OneNote. Kalau kita tak nak tunjuk, kita just komen dekat ruangan feedback, kita pakai yang ni. So ruangan feedback tu dekat, kita nak komen dekat ruangan, kalau kat sini kita feedback tu daripada team. Cuma kat sini cikgu pergi balik back. Katalah macam cikgu nak macam katalah dalam kelas student work tadi tu. Student work, cikgu nak masukkan folder ni ke katalah submitted file ni cikgu nak masukkan ke OneDrive cikgu. Dalam laptop cikgu ni ada tak folder OneDrive? OneDrive yang dalam laptop ni. Sebab cikgu add contoh kan. Dekat submitted file tu, cikgu boleh cuba klik kanan. Saya tak nampak triple dot. Dekat submitted file tu. Okey, tu ada dot tu. Okey, kat situ, cikgu klik. Kita boleh add shortcut to OneDrive. So macam kita boleh open dari OneDrive lah. Sebab kalau kita cari dari OneDrive, kita tak jumpa macam kalau Google kan. Semua dia masuk dekat Google Drive. Tetapi kalau Microsoft Teams, dia tak masuk ke ke OneDrive directly. Dia simpan semua dalam SharePoint. So yang mana yang kita nak create shortcut je, kita create shortcut ke OneDrive. Macam kalau kami gunakan cara ni untuk marking yang syndicated, yang ramai-ramai marking tu. Jadi kami akan pindahkanlah ke OneDrive. Jadi bila di OneDrive tu boleh share pula dengan team member, kan add lah team tu kan, add team member, so masing-masing boleh buka dan boleh terus tanda lah. So untuk syndicated marking boleh pakai yang cara ni lah. Microsoft punya ni dia macam dia punya interface dia macam memang confused lah. Tengok dekat tepi ada banyak kat sini kan, bila kita tekan ni. Dia banyak. Betul dia banyak. Nanti dia ada folder-folder Sebab dekat sini. dia kan macam dia link dengan banyak kan. Dia link dengan semua.
Ada link dengan semua. Tapi kalau kita familiar senang, memang saya tahulah senang. Cuma kita tak biasa kan. Kita dah, Betul, betul. selagi satu kita dah biasa dengan benda lain. Kalau kita baru betul mungkin kan. Sebab kita dah biasa dengan Google kan. Try ambil yang basic-basic dululah, yang macam untuk buat Mm-mm. kelas kan. Lepas tu macam mana nak Mm-mm. assign. Lepas tu OneNote kita guna untuk letak nota-nota. Lepas tu kita nak assign balik, nak distribute pada student. Yang basic-basic dulu. Yang ni macam kau tunjuk yang ni semua, yang advance ni nanti kan orang tak nak try. Mm. Betul. Betul. So okey, sekejap. Sebelum ni saya try balik ni cara buat kelas tadi saya ingat. Cikgu Lepas pernah guna Microsoft Sway? Sway pun saya tak pernah guna. Sway tu macam PowerPoint ke apa? Dia macam PowerPoint. Tapi dia kalau PowerPoint kita kena save file tu. Kalau kita nak macam Mm-mm. macam sekarang ni, contoh macam sekarang ni kan, bila student nak buat presentation, dia akan submit PowerPoint tu kat kita kan, by email apa semua kan. Mm-mm. Macam sekarang ni kalau saya student, saya akan kata okeylah submit dekat Microsoft Teams lah. Tetapi kalau pakai Microsoft Sway, Sway. dia tak perlu save as file. Dia ada link, bagi link saja, dan siapa yang dapat link tu boleh tengok. Macam kalau dia macam Microsoft Sway ni sesuai jugalah untuk macam e-lab report ke, e-report ke, e-bulletin ke, semua yang e lah. Kita Mm-mm. just bagi link. Dekat situ, Dan kalau buat bulletin apa semua artikel apa kita nak boleh. publish Boleh. macam web lah, macam web juga boleh Dia macam web juga. Tapi link tu kita kena bagilah. Kalau kita nak buat macam e-bulletin, kita bagilah link tu. Link e-bulletin Kalau tu. kita bagi link tu maksudnya link view ke link edit nanti tu? Link view. Kita akan privatekan lah untuk yang editing tu kan. Yang hanya kita je lah. Dia bagus. Saya tengok student MRSM banyak pakai Microsoft SharePoint ni untuk buat lab report. Oh, buat report Lepas tu dia boleh add. Dia kat situ, dia takkan jadi dia design dia memang ada standard design. Tetapi bila contoh satu student buat, dia akan buat ikut, dia akan bagi banyaklah design-design dia tu. Jadi macam bila student buat report, takkan 2-3 orang student buat yang sama. Kalau sama tu maksud dia memang plagiat lah kan. Sebab setiap orang akan buat masing-masing, dia akan jadi masing-masing. Dia takkan ada yang sama. Walaupun konten sama, mesti dia akan jadi lain maksud juga. macam ni macam ni dia punya ni punya Okey, template dia ni Ini template yang disediakan. Kita boleh pilih yang mana yang hampir dengan kita nak buat lah. Dia ada newsletter, student report. Contoh cikgu ambil student report. Mana? Student report bawah nombor 2. Okey, sebelah. Okey. Ni antara template-template yang dia bagilah. Ada Doktor mengajar mana tu? Saya UiTM Penang. UiTM. Oh, dekat mana? Dekat Pematang Pauh. Oh, betul. Okey, kalau cikgu, okey, yang ni kita tekan start editing this way ni. Okey, semua ni kita boleh ubah. Semua ni dia bagi contoh je. Cikgu tekan start editing tu kan. Macam start editing this way ni. Maksudnya gambar-gambar ni kita boleh gambar, font, design dia. Lepas tu boleh add video, boleh add, katalah cikgu bagi assignment, cikgu nak ada student rakam video, upload masuk dalam report ni kan. So dia boleh add video. Mana tu? Tak nampak apa-apa pun. Cikgu tekan, cuba cikgu tekan okay, create new. Yang ni start. saya tengok ni start. Saya tengok student MRSM memang dia guna ni. Dia sebenarnya ikut tempat juga saya rasa. Macam sekolah pun mungkin ada cikgu yang explore, mungkin sekolah tu ada guna. Kat sini tempat kita nak buat report tu lah. Lepas tu kita boleh tengok design dia kat situ. So macam contoh, ini storyline dia, cikgu boleh add lah. Kalau cikgu klik, contoh cikgu klik pada gambar tu. Okay, kata cikgu klik pada gambar tu. Kata add bawah tu. Ni semua dia custom. Kata cikgu nak add new. Kejap. Cikgu tekan tu design. Cikgu tekan tambah bawah tadi tu. Bawah tu ada tambah tadi. Tambah. Bukan cursor tu. Cursor tu dekat tengah, ketengahkan sikit. Ataupun turun bawah. Ataupun cuba tekan insert.
insert tepi tu, tepi kanan. Cuba tengok jap. Bukan play. Dia akan insert tu ada yang ni. Maksudnya kita nak design apa-apa tu, kita boleh add. Kita nak add daripada browser boleh. Kalau gambar tu kita nak ambil existing daripada internet macam kita Google lah kan. Kita just drag masuk. Kalau kita ada gambar yang kita tangkap pun kita boleh add masuk. Kalau kita ada video, kita nak ambil video daripada YouTube. Contoh cikgu masukkan satu video pada YouTube. Dia akan play nanti. Dia akan terus publish kan? Dia akan terus. Kata cikgu insert tu, cikgu nak insert video contohnya kan. Nak insert video. Lepas tu cikgu Dia ambil mana-mana je lah ni kalau macam ni. Kalau macam ni cikgu search terus, search contoh video. Cikgu type lah biologi ke apa kat situ. Video all tak apa. Okey, cikgu type biologi. Okey. Cikgu search. Cikgu boleh drag masuk dekat section mana cikgu nak masukkan. Boleh. Lepas tu kalau nak masukkan content, semua boleh buat. Kalau nak masuk play ni kita play tu dah siap. Play tu kalau dah siap. Play tu macam preview lah Macam kita preview. Preview dia ada bagi 3 jenis. Satu yang macam ni, vertical, horizontal, satu lagi slide macam PowerPoint. So macam student boleh design lah masing-masing. Macam mana nak exit ni? Edit balik Ya. Masa kita buat storyline ni, kita satu lagi dekat design tu cikgu, dekat sebelah storyline belah kiri. Belah kiri tu ada design. Tapi student pun kena ada access internet kat rumah jugalah kalau nak buat kan. Macam mungkin kat yang macam MRSM tu memang sebab student-student dekat asrama kan. So dia memang buat lah. Style ni cikgu boleh ubah. Dekat style tu, cikgu tekan style. Cikgu boleh pilih tukar style. Cikgu tukar style dia akan berubah. Ni yang saya kata tadi. Kalau student, takkan setiap orang akan pilih style yang sama. So, dia bagi banyak template untuk kita pilih. Kalau cikgu pilih satu, dia akan ubah habis semua ni. Pilih satu mana-mana. Kan dia jadi lain lah. So nanti kalau kata cikgu nak, katalah macam student tu buat dah siap dia punya ni. Benda ni kalau kita bagi student, dia seronok je explore benda ni sekejap je. Kadang-kadang student bila kita bagi peluang, dia akan bagi lebih daripada kita expect kan. Cuma kita kadang-kadang kita yang scopekan benda tu. Dia tak boleh tunjukkan dia punya bakat kan. Kalau cikgu, bila dah siap benda ni, cikgu nak share, dia ada butang 3 tepi tu. Ni yang vertical punya, ni yang horizontal punya. Okay, kalau dah siap, share lah. Pergi setting dulu. Dot tengok. Kejap. Pilih share tengok. Share, bukan yang ni. Share. Okay, pada share tu. Okay, boleh set lah kita nak siapa. Bagi pada siapa. Lepas tu view atau edit. Okay, faham. Ini maknanya kalau contoh lah kalau saya buat website sekolah pun ataupun website kelab ke sebenarnya boleh lah pakai yang ni. Co-curriculum kan dia orang ada kelab-kelab tu kan. Ya, macam nak buat e-bulletin setiap persatuan ke apa kan memang boleh sangat. Tak explore je ni. Banyak bagus menarik. Okay. Kalau Google dia ada site dia panggil site. Google site. Google site. Tapi nampaklah macam ni lagi fleksibel lah. Yang ni best nanti kalau contoh dalam ni, dalam cikgu punya storyline ni, ada yang cikgu masukkan video kan. Jadi bila kita scroll tu kan, bila macam orang yang dapat link tu dia scroll, bila time video, sampai video dia akan boleh play lah video tu. Video tu boleh macam import daripada YouTube atau kalau kita boleh ada video sendiri kita suruh student record ke apa kan. Kalau kita lah macam aktiviti-aktiviti kita pun ada yang video-video pendek itu boleh masuk dalam ni je. So, bagi link je. So akan view je lah. Kita punya lesson satu hari punya pelajaran kita kan. Boleh. Sebenarnya kita punya step dia video lepas tu apa kan. Sebenarnya kita punya rather than kita bagi yang biasa punya PowerPoint, kita pun boleh bagi dalam bentuk Sway. Sway ni kalau cikgu contohkan macam cikgu sebut tadi kalau kita punya lesson kita tu, kalau cikgu dah ada link tu, cikgu boleh add terus dekat Microsoft Teams tadi tu, dia ada add
add tu link ni kita copy je kan. Jadi kita share, bila kita share kita kan boleh save link tu kan untuk orang lain view kan. So cikgu boleh add yang ni dalam Teams. So bila dalam Teams ni, contoh cikgu masuk dekat Teams. Okay. Okay, so dekat tambah tu sebelah grade tu. Okay, kalau cikgu jumpa, kalau cikgu type Sway ada, boleh add terus. Kalau tak, cikgu ambil website. Ambil je website, link yang dapat daripada Sway, cikgu type je dekat search tu website. Ada tadi tu website. Okay, type je website. Website. Okay, type website tu. Sebab tadi kan Microsoft Sway kan kita buka kat browser. Jadi bila kita dah siap, kita copy link tu. Okay, cikgu namakan lah Microsoft Sway. Paste URL kat sini. So lecture kita bagi dalam bentuk Microsoft Sway punya presentation. So paste link tadi tu. Link ni ke? Okay, share tadi tu. Share. Masa share tu kan. Masa share tu view kan. Okay. Katalah cikgu set anyone je. Anyone. Kan copy. View. Okay. Copy. Okay. View tu copy. Okay. Copy. Cikgu pergi dekat Teams. Okay. Letak dekat tu URL tu. Okay. Save. Okay. So dia dah open kat sini. So student, kita masa presentation pun boleh scroll je lah. Ni macam kita add website lah kan? Ya, macam kita add website. Tapi jadi macam kalau lecture kita pun, kita boleh macam letak macam-macam lah. Kalau macam biasa kita nampak dalam bentuk PowerPoint kan. Yang ni macam something new lah. Biasanya student-student ala-ala baru ni kan. Benda-benda baru ni dia macam seronok lah kan. Oh, okay. Saya nak explore lah nanti. Ada benda nak kena present ni, kalau saya buat pakai ni mesti cikgu lain pun heran. Mesti menarik. Dia kalau macam yang ni, dia macam boleh congkil kreativiti. Kan, jadi macam kalau ramai orang buat, dia takkan setiap orang buat benda yang sama, melainkan kalau sama tu memang copy je lah kan. Copy sebiji lah. Jadi kalau kata 30 orang student, kita bagi 30 orang student, tak logik lah sama sebab dia boleh tukar template tu. Walaupun konten hampir sama. Okey, doktor. Tak mengganggu lah ni. Buat dia ni. Anak damai dah. Tak apa okey, sekejap balik pada soalan yang mula-mula sekali tadi, nak assign tugasan pada murid. Ni masuk dekat Teams kita. Okey, katalah ni Teams kita, saya takut lupa. Okay. Lepas tu kelas notebook Ya. Kelas notebook. Okey, lepas tu ada buku ni dekat content library Yang kita boleh assignment dekat content library Betul tak? Kita buat bahan kat sini, nanti kita boleh panggil balik untuk, betul tak? Boleh dekat teachers only. Kalau kita bahan tu kita tak nak student tengok selagi kita tak assign, kita buat dekat teachers only. Kalau dekat content library budak boleh tengok. Ya, betul. So kita ambil teachers only. So add page macam tu Katalah sini kita masukkan latihan. Latihan 1. Sekejap cikgu, sekarang ni dia bukan dekat tu. Cikgu kena pastikan dia betul duduk dekat section tu. Sekarang ni dia highlight dekat mana? Dekat teachers Teachers only. Teachers only. Teachers only. Okey, cikgu cursor tu duduk kat teachers only. Teachers only. Betul ke? Teachers only, latihan 1. Hello. Anak main kacau. Kejap. Okey. Bila cikgu ni, cikgu pastikan cursor cikgu tu highlight dekat section yang betul.
Kalau sekarang ni dia duduk dekat welcome, dia macam highlight kat welcome. So cikgu create tu dekat welcome. Kita tak nak. Kita nak dia duduk dekat teacher only. Highlight pada teacher only, cikgu create dulu section. Highlight dekat teacher, okay, sekarang kita add section. Okay. Teachers only, add Okay, section. add section. Contoh. Macam tu. Ni yang kalau kita silap, kita akan cari-cari kat mana kan. Sebab yang dia boleh baca dekat 4 tu, dekat yang 3 section tu. Collaboration space, collaboration space, content library dengan teacher only. Tapi kalau kita masih lagi duk buat draft kan, kita tak payah letak dekat content library, sudah boleh nampak. So better kita buat dulu dekat teacher only. Kan? Lepas tu kita nak pindahkan daripada, contoh kita buat kat teachers only. Lepas tu kita nak pindah ke content library, tak perlu pindahkan. Tak perlu, boleh nak pindahkan. Tetapi kalau kita nak pindahkan terus ke student pun boleh. Dia kena, kalau kita klik dekat klik dekat class notebook kot, kita boleh distribute. Cikgu klik dekat class notebook atas. Okay, so sini kejap. Ini latihan saya dah buat soalan-soalan kat sini kan. Okay. Contoh okay, katalah saya dah bagi assignmentnya. Okay, lepas tu dah siap soalan semua. Okay, dekat teachers only. Okay, katalah cikgu nak assign tidak melalui assignment. Kan cikgu nak assign melalui assignment? Okay, kalau tidak melalui assignment. Okay, pergi dekat class notebook. Atas tu. Bukan yang tu. Yang bawah, kelas notebook. Yang ada 2 kelas notebook tu. Yang sebelah open in browser. Okay, yang tu. Okay, dia ada distribute tu. Distribute page ada, distribute tu copy to content library ada. Nampak tak? Kalau distribute page, dia pergi pada student. Ataupun kita nak distribute masih lagi dalam folder kita tu, tapi new section. Yang ni ke content library lah. Biasanya macam kita boleh, kalau kita nak pindah, dah settle soalan tu dah okey semua, kita boleh pindah ke content library lah. Tapi biasanya yang saya buat, saya banyak distribute pada student. Terus distribute je lah. Tapi kalau setakat nota je kan, mungkin tak perlu distribute pada student kan. Mungkin pindah ke content library, so everyone boleh view lah kan. Review student work ni kalau kita nak tanda student punya exercise. Review student work. Maknanya kita buat latihan macam ni, kita dah bagi soalan-soalan sini, then kita bila student jawab, kita dah masukkan soalan ni kepada student punya page. So kita boleh review satu-satu lah. Dia akan keluar nama student lah one by one. Kita pilih student mana yang kita nak tanda. Folder ni. Homework contoh. Dekat mana sekarang ni dia kosong lah kan. Bila ada content, dia akan appear lah. Bila ada yang dah hantar? Ya. Okay. Kalau itu satu. So kalau nak bagi melalui assignment. Assignment. Cumanya macam kalau kita bagi melalui assignment ni, senang kita nak monitor siapa yang dah hantar. Ada rekod. Ada rekod. Ada yang tengok tapi tak buat. Betul. Betul. Ni add Jadi sources kalau ni yang tadi ni. Ya. Yang kena betul ni cari mana? Kelas notebook. Yang kita baru buat tadi nama teachers only. Ya. Bab 1. Apa tu, oleh kerana kita buat dalam kelas ni, dalam kelas try ni, dia tak jumpa yang dalam 5ST tadi, tak ada kan? Tak ada lah. Dia tak cross kan. Dia dalam kelas ni je lah. So dah ini. Masukkan dekat folder mana yang kita nak. Handout. Homework. Okay, done. Okay, lepas tu boleh terus detail semua. assign lah. Assign.
Okay, Okey, saya send terus. login sebagai tu tadi. Okay, saya tengok macam mana student nampak. Okay. Okey doktor, banyak dah ni saya explore. Saya ni takut lupa. Banyak-banyak kan, saya takut lupa kalau saya tak ni. Apa tu, sebab student kan dia apa kebolehan dia lain-lain. Satu kemampuan dia, kita bagikan yang ada, dia ada handphone je. Saya takut nak bagi pakai Sway, kita nak berubah tu tak boleh cepat sangat. Cuma Sway ni yang bagusnya kalau pakai phone, Microsoft PowerPoint dia tak boleh buat. Tapi kalau Sway dia boleh buat daripada phone. Dia kena download lah. Download kan Tak, tak. apps-nya. Tak. Microsoft Sway dia memang daripada browser. Dia Oh, boleh maksudnya kan better Sway lagi daripada PowerPoint. Sebab maknanya dia boleh kita buat. bagi link saja Link dia klik dan dia Kalau edit. contoh kalau dia nak create dia punya content dalam Microsoft Sway, dia boleh buat daripada phone. Sekejap Tadi mana Sway tadi? Kalau kita nak mulakan, Okey. kita perlu bagi link ke ataupun Tak. Kalau kita mungkin nak kena bagi link untuk bagi contoh kat dia kot. Yang ni kena briefing jugalah sikit kalau nak bagi. Kan? Atau mungkin sebab student kena masuk melalui office.com. maksud saya faham. Maksud saya ingat tadi bila kita share pada murid, lepas tu katalah kepada murid ni kan macam ni, dia boleh edit macam tadi yang apa every student dapat a copy tu. Tak macam tu kan? Mungkin boleh kot bagi satu standard template kan, sharekan template tu. Lepas tu kita set edit. So kita minta student edit daripada situ lah, bermula daripada situ. Rather than kita Tapi kalau dengan satu link semua edit, adakah dia akan edit pada satu web? yang itu tak pasti. Rasanya sama Saya dah dia takut dia akan overlap je kan. Tu yang override kan? override. Jadi Ya. rasa saya kalau kita nak create masing-masing memang dia masuk daripada ID dia create their own Sway. Betul. Cuma macam kita mungkin kena bagi guide lah kot for first time kan, flowchart ke apa ke kan. Tapi once dia dah nampak dah macam kalau nak report ni memang boleh update. Macam kita pun contoh kalau ada cikgu kata nak buat macam bulletin ke, update persatuan punya aktiviti ke apa kan. Kalau macam tangkap gambar dalam phone tu aktiviti tu, terus kita upload je masuk dalam Microsoft Sway. Boleh buat yang bulanan punya bulletin ke apa kan. Betul. Menarik. Okey doktor, terima kasih banyak. Okey, sama-sama. Sangat bermurah hati. Aduh, ni sekarang student cuti ke macam mana? Student ada? Oh, so kelas tak cuti, macam sekolah kan cuti sekarang? Kelas ada. Ada tadi pun ada kelas Ada. siang tadi. Kita orang cuti ni. Tapi cuti pun hari-hari benda-benda macam-macam nak kena submit. Betul. Sebenarnya Nak macam online submit, ni nak lagi prepare. memerlukan banyak masa kita lah kan. Dia tak boleh macam nak Prepare kan. enjoy macam dulu kan. Dulu kita dah biasa semua kan. So kita masuk kelas buat buku teks. Sekarang ni macam-macam nak kena ni. Tapi sebenarnya menarik sebab memang agenda Microsoft bila dia create Microsoft Team ni, dia memang support 21st century learning. Itu yang memang ada dalam kita punya agenda apa? Kan 21st century learning pun memang agenda KPM ke KPT memang ada agenda dia kan, dia ada kriteria-kriteria dia kan. Ya. So memang all the kriteria tu memang ada dalam semua yang Office 365 buat ni. Kan macam dalam Sway tadi kan. So macam kalau kita apply sebenarnya dia bagus lah untuk build up all the kriteria tu. Contoh macam creativity kan. Tu boleh masukkan macam communication skill, semua boleh masuk. Betul. Menarik. Apa tu, doktor pernah guna Google Classroom semua dulu? Sebelum ni? Dulu kami sebab UiTM memang ada dia punya platform sendiri dah. Jadi macam sebelum tu dah pakai yang UiTM punya tu. Lepas tapi dia macam tak stabil sangat lah, masih macam upgrade lagi kan. Jadi macam Google ni saya pernah cuba guna tetapi masa tu kan tak implement. Sebab saya bila start PKP terus pakai Microsoft Team.
Jadi yang sebelum tu saya dah pakai. Before PKP, saya dah cuba dah buat macam bagi exercise kat student guna Google Form apa semua saya dah buat. Tapi tak menyeluruh sebab belum ada arahan. Start arahan online je saya terus pakai Microsoft Teams. Jadi macam kalau Google ni saya user sajalah, saya tak betul-betul gunalah kan during PKP. So dekat memang budaya dekat sana semua guna Teams lah. Tak juga, saya yang beria-ria lah promote. Oh, samalah kita macam tu. Ah, Kita macam agent lah. betul. Saya yang beria-ria promote. Jadi macam bila first dapat arahan untuk convert to online learning tu kan, masa tu kan semua orang tak clear. Jadi masa tu saya ni macam wakil fakulti lah untuk unit. Kan ada setiap universiti kan ada macam team online learning kan. Team learning tu. Jadi macam saya ni wakil fakulti. So bila start je PKP, teruslah meeting peringkat kampus lah, peringkat kampus. Jadi setiap jabatan ni, macam jabatan dengan fakulti ni, macam kena make sure, wakil fakulti kena make sure ahli fakulti boleh deliver online learning tu dengan apa saja kaedah. Tak kisah pula. Jadi ramailah yang masa tu pilih Google Meet. Walaupun Google Meet ni dia macam very limited kan. Ramai yang pilih Google Meet. Lepas tu tapi tiada paksaan sebab open distance learning ni asalkan knowledge tu sampai. Walaupun melalui Telegram dengan WhatsApp. Dia tak macam Tak kisah pun. tak kisah pun. Yang Tapi penting saya ambil peluang lah masa tu. Saya kata betul. kita UiTM ada account. Why not kita cuba pakai kan? Jadi macam saya lah macam beria-ria lah buat volunteer, buat kelas-kelas, buat sharing apa semua kan. Betul. Alhamdulillah lah ramailah yang pakai Microsoft Teams. Lepas tu kami punya account Google pun ada limitation. Tetapi Microsoft punya account tak ada limitation. Kami Oh, ada macam live event kan, ada banyak benda-benda yang macam nak schedule meeting semua boleh buat. Jadi tu yang saya memang promote habis-habisan tu. terima kasih Sebab saya doktor. nampak benefit banyak lah yang kita boleh kan, kita boleh pakai. Sangat fleksibel lah kan. Saya pun nampak dia macam menarik lah, lebih menarik daripada Google punya ni. So tak apa, saya explore lagi nanti kalau ada pertanyaan nanti saya tanya kat Telegram. Ya, boleh insya-Allah. Ya. Terima kasih banyak. Ataupun doktor boleh bagi, kalau nak saya minta doktor present untuk cikgu pun mungkin boleh katnya. Boleh insya-Allah. Tapi nantilah saya sebab dia orang pun baru sebenarnya menggunakan Google Google Classroom. Tak, no. Teams dia orang takut. Takut nak saya guna. saya takut nak sebut terlalu banyak teknologi lah kan. So macam sekolah saya pun baru ni tahun kedua mereka hantar betul-betul 100% online RPH tu kan, rancangan pengajaran tu. Baru tahun ni tahun kedua. Tahun lepas sebab PKP lah. So bila ada peluang ni saya pun propose lah. Okay, kita guna Google Classroom untuk hantar semua kan. Tahun ni macam dah smooth lah, semua dah okey. Saya nak mencadangkan, saya tahu sebenarnya guna Teams lebih pengetua boleh tanda, boleh terus kan evaluate kan kita boleh create team untuk staff kan. Macam kita punya file tu kan boleh ada dalam Microsoft Team kan, bila kita create team tu kita boleh pilih kelas kan, ada 4 kategori tu kan. Macam untuk macam ahli unit, ahli jabatan kan. Kita boleh create macam, dan bila kita join dia akan jadi macam kita, kalau student tadi kan student notebook kan. Kalau staff dia adalah staff notebook. So, Dia sama macam tahap tu lah. lesson plan tu lebih Lesson plan boleh masukkan dalam Teams. Masuk dalam Teams dan dia penilaian tu bukannya macam mana nak cakap kalau Google Classroom dia ada satu file tau. Satu file. Jadi file tu dia orang kena buka tu dia akan jadi Microsoft Doc, Google Doc kan. Google Doc. So Google Doc tu dia tengok dan dia komen kat tepi sikit-sikit, tak natural lah orang kata, tak natural kan. Sebenarnya kalau kita pakai Microsoft Team, bila kita buka Microsoft Word kan. Yang Microsoft Word yang kita open daripada Microsoft Team adalah the real Microsoft Word yang kita buka by apps Microsoft Word tu kan. So lagi mudah untuk kita buat kerja lah. Macam kami kan buat, macam kami di fakulti ada macam nak kena siapkan documentation untuk audit
kan kami sebab engineering campus kan. Memang buat report tu kalau tidak memang berperanglah buat report kan face to face, tapi sebab dah PKP ni memang buat dalam Microsoft Team. Jadi macam bila nak update dokumen ke apa, kalau dulu kan kalau dulu kita buat face to face, kita kan ada ke bengkel, lepas tu kalau nak submit dokumen kita akan set lah, okey masuk satu komputer ni untuk submission je, letak folder-folder, okey semua orang pergi masukkan kat situ kan. Tapi sekarang dengan Microsoft Team, semua kita create je folder-folder tu dalam Microsoft Team, masuk je daripada komputer masing-masing. Kan memang mudah sangat. Betul lah. Cuma belum yelah, nak memudayakan, kalau dekat universiti pun take time, dekat sekolah lagi. Oh, kat universiti pun sama. Itulah. Slowly insyaAllah. Slowly insyaAllah. Terima kasih banyak doktor. So insyaAllah nanti kalau ada apa-apa saya tanya lagi ya. Boleh. Nanti video ni saya saya upload dekat YouTube. Boleh. Nampak muka saya? Nampak. Oh nampak. Okey, tak apalah, no problem. Terima kasih banyak. Okey, nanti bagi saya link doktor. Okey, boleh insyaAllah. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.